KPM. Lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Cikgu, sedapnya cikgu nyanyi. Tapi kenapa Itulah. cikgu senang hati sangat ni? Saya senang hati, Afiq, hari ini sebabnya kita berada dalam bulan kebangsaan. Ya, betul tu. Jadi sekarang ni kita bulan kebangsaan ni, cikgu tunjukkan rasa cinta. Siap ada bendera. Ada bendera, Afiq. Ini dekat motor saya ni, dekat rumah. Kita letak juga. Dekat kenderaan, dekat kereta pun kita letak sebagai tanda sayang. Ini motor cikgu. Ya, Afiq tengok. Ini apa? Ini dia punya enjin. Afiq pernah tengok tak enjin dia punya komponen-komponen dekat dalam? Tak pernah cikgu sebab saya selalu dapat berupa motor, naik, start, tunggang, jalan. Kalau macam tu, sekejap lagi kita belajar, Afiq. Boleh. Jadi mesti ramai murid di luar sana macam tertanya-tanya, apakah mata pelajaran pada hari ini? Afiq bagi clue sedikit. Hari ini menservis motosikal. Tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang topik hari ini, kita tanya dengan Cikgu Wan sendiri. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ya, jadi itulah dia guru kita hari ini. Jadi anda bersama dengan saya Hafiz Syazwan dalam Sukses SPM 2021 dan hari ini kita akan mengulang kaji mata pelajaran menservis motosikal. Jadi sama-sama murid-murid di rumah pun dah sama mengenali siapakah guru kita hari ini dan cikgu tu dah ada bersebelah dengan saya. Inilah dia Cikgu Wan Muhammad Zulkifli. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu daripada mana cikgu? Daripada dengan cerita jauh. Boleh tahan juga, Abid. Saya daripada SMK Tunku Abdul Rahman, Nibung Tebal, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Guru inilah dia Cikgu Wan, iaitu Ketua Panitia MPV di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Ya, betul. Jadi cikgu, kongsikan sedikit kepada murid-murid di luar sana, terutamanya murid-murid yang mengambil mata pelajaran menservis motosikal. Apakah menariknya topik kita hari ini? Menariknya topik kita pada hari ini ialah kita akan fokuskan kepada menservis sistem bahan api, di mana kita akan cuba tengok teori lah sedikit berkenaan karburator, EFI dan juga EFI. Kita tengok sedikit. Oh, baik. Okay. Menarik sebenarnya sebab saya pun adalah orang pecinta jentera dua roda ni juga. Jadi mari sama-sama kita mempelajari pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak bawa cikgu kita mematuhi SOP terlebih dahulu. Kita gunakan cecair sanitasi yang tersedia di atas meja. Mari cikgu ikut saya. Silakan. Okey, jadi silakan cikgu. Cikgu dulu. Bismillah. Okey, cikgu gunakan. Okey, kemudian saya pula. Sebab kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi ini salah satu cara untuk kita membasmi kuman, menjaga kebersihan. Sebab kita tak tahu kita bersentuhan di mana saja kan. Baiklah, jadi sekarang ni tanpa buang masa, kita nak mengenali pula dengan murid-murid yang menemani kita sepanjang sesi pembelajaran kita berlangsung. Dengan cerita ada dari 3 buah sekolah. Jadi mari kita berkenalan bersama dengan murid-murid pada hari ini. Ini dia sekolah pilihan hari ini. Assalamualaikum, selamat petang semua. Salam. Okey. Selamat petang. Okey, jadi Afiq nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda dan juga dari sekolah mana, kemudian kongsikan apakah cita-cita anda. Boleh? Kita mulakan dengan Boniface. Silakan. Okey. Salam sejahtera. Nama saya Boniface Lindi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pakan Serikaya Sarawak. Cita-cita saya adalah polis. Okey, itulah dia. Okey, di sebelahnya pula kita ada Frankie. Silakan. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Frankie dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sekolah Menengah Pakan Serikaya Sarawak. Cita-cita saya adalah bomba. Ingin menjadi ahli bomba. Wah, macam senyum-senyum tu.
Baiklah, jadi seterusnya kita ada Azril. Silakan Azril. Student. Boleh Azril? Nama saya Muhammad Azril Iman bin Muhammad Zahari dari SMK Kuala Besut. Cita-cita saya ingin menjadi mekanik profesional. Mekanik profesional memang sesuai dengan mata pelajaran pada hari ini. Baiklah, tak mahu masa. Di sebelahnya pula kita ada Jackson. Silakan Jackson. Okey. Nama saya Jason Luna. Salam sejahtera. Nama saya Jason Luna. Saya dari Sekolah Kebangsaan SMK Pakan Serikaya Sarawak. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Ingin menjadi seorang guru. Baiklah, yang terakhir sekali kita ada siapa tu? Silakan. Boleh? Silakan perkenalkan diri anda yang terakhir sekali. Okey, tak apa. Baiklah, jadi sekarang kita nak teruskan. Kita dah berkenalan dengan murid-murid pada hari ini. Jadi saya nak bertanya dengan cikgu, apa objektif topik pada hari ini sebenarnya? Okey, objektif pada hari ini sebenarnya kita akan belajar menservis sistem bahan api. Yang pertama sekali kita akan belajar fungsi dia lah. Okey, fungsi. Kemudian kita akan belajar kendalian dia. Oh, okey. Baiklah. Jadi sikit sebanyak saya sendiri pun sebagai pengacara pada hari ini dapat menambah ilmu sedikit tentang menservis motosikal. Jadi mungkin murid di rumah juga dah tak sabar untuk mulakan sesi pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa patuhi SOP, gunakan cecair sanitasi, gunakan pelitup muka, kemudian jangan lupa untuk daftar vaksin anda. Baiklah, jadi hari ini kita dengan mata pelajaran menservis motosikal dan cikgu kita pun dah kongsikan kepada murid-murid di rumah apakah topik kita pada hari ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita bersama dengan Cikgu Wan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Jadi hari ini saya akan cuba untuk menyampaikan, modul 5 ya, modul 5. Merombak rawat bahagian atas enjin motosikal. Modul 5 ini merupakan modul yang pertama sekali bagi pelajar tingkatan 5 lah. So tajuk yang awal sekali. Jadi di bawah modul 5 ini dia terbahagi kepada 3 sub unit lah kita panggil. Okey. 5.1 ialah menservis sistem bahan api. 5.2 merombak rawat bahagian atas enjin 2 lejang. 5.3 merombak rawat bahagian atas enjin 4 lejang. Tetapi hari ini kita akan fokuskan kepada 5.1 iaitu menservis sistem bahan api. Okey, kita tengok lagi sekali standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama sekali mengenal pasti sumber bahan api yang digunakan untuk pergerakan enjin, menyatakan jenis dan fungsi komponen sistem bahan api pada enjin motosikal, dan yang terakhir sekali menerangkan komponen dan kendalian karburator serta suntikan bahan api elektronik ataupun EFI berdasarkan standard pengeluar. Okey, ini kita punya objektif pembelajaran lah. Baik. Okey, seterusnya kita masuk teruslah dekat menservis sistem bahan api ni. Yang penting sekali, mula-mula sekali kita kena tahu apakah itu sistem bahan api. Okey, sistem bahan api ini merupakan satu sistem yang membekalkan campuran udara dan bahan api pada kadar yang betul di ruang pembakaran. So, campuran udara dan bahan api yang tu kita kena ingatlah. So, campuran udara dan bahan api itu akan disalurkan ke ruang pembakaran di silinder. Di silinder pembakaran lah. So, ini kita punya sistem bahan api lah. Dia punya maksud dia. Okey, apakah sumber sistem bahan api itu? Sistem bahan api ini sumber dia kita tengok kat sini ada 2. Itu yang pertama fosil.
Di mana fosil ni terdiri daripada batu arang, petroleum seperti yang kita gunakan sekarang ni, petroleum dan gas asli. Okey, sumber yang ini tidak boleh diperbaharui dan dia mengandungi hidrokarbon. Okey, dia tak boleh diperbaharui. Maksudnya kita guna habislah. So yang kedua ialah sumber alternatif, iaitu tenaga solar, bateri, biodiesel. So kebanyakan kenderaan ataupun motosikal yang terbaru sekarang ni kita dah ke arah kepada yang inilah. Kenapa? Sebab ianya sumber yang boleh diperbaharui dan mesra alam. Okey, yang ini. Ini sumber bahan api ya. Okey, kita masuk ke dalam sikit lagi. Okey. Pada jenis dan fungsi komponen sistem bahan api. Okey, kita tengok yang pertama. Komponen sistem bahan api yang pertama ialah karburator. Di mana karburator ini dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang gelongso dan juga halajumala, ataupun halajumala ni kita panggil juga dia diaphragm. So, apakah fungsi dia? Fungsi dia merupakan alat yang membekalkan campuran bahan api dan udara seperti yang saya maklumkan tadi ke ruang pembakaran dengan nisbah tertentu. Okay, yang kedua, suntikan bahan api elektronik ataupun electronic fuel injection, EFI. Dia punya fungsi hampir sama dengan karburator, cumanya ia berbeza cuma dekat sini saja. Ia dikawal secara elektronik. Dia mengawal nisbah campuran udara dan bahan api tadi secara elektronik. Kalau yang karburator tadi dia secara manual macam itulah. Okey, seterusnya komponen yang ketiga, tangki bahan api. Kalau kita sebut tangki kita fahamlah. Dia mestilah tempat menyimpan bahan api. Okey, yang keempat, petcock ataupun fuel cock kita panggil juga. Ada dua jenis. Yang pertama manual, kita boleh on off, kita boleh tutup buka dia menggunakan tangan dan juga vacuum. Okey, fungsi dia ialah mengawal aliran bahan api dari tangki bahan api ke karburator lah. Dan ada juga jenis yang berfungsi sebagai penapis bahan api. Maksudnya dekat petcock tu tadi dah ada siap-siap dia punya penapis bahan api. So ada yang tak ada yang ada lah. So kita tengok jenis dia lah, bergantung. Okey, yang kelima, penapis udara. Ada tiga jenis, ada paper, ada foam, ada cotton gauze. Fungsi dia menapis segala kotoran daripada masuk ke karburator. Yang keenam, penapis bahan api. Kalau tadi dia tapis udara, yang ini dia tapis bahan api itu sendiri. Ada tiga jenis juga, cartridge, element dan mesh. Jadi dia menapis bahan api yang masuk ke karburator dari tangki bahan api. Yang terakhir sekali ialah injap daun. Yang ini terdapat pada motosikal dua lejang lah, ataupun rear valve kita panggil. Fungsi dia mengawal campuran udara, bahan api dan minyak pelincir tuti memasuki ruang engkol enjin. Okey, seterusnya kita masuk ke komponen utama dalam karburator. Kita fokuskan pula kepada karburator. Okey. Jadi komponen utama kalau kita tengok yang pertama tu jet utama. Kalau kita tengok kat sini, saya ada karburator dekat sini. Saya dah buka. So jet utama dia ada dekat sini. Ni jet utama. Okey, main jet dia ada dekat depan ni. Ya, jet utama. Yang kedua tu jet pilot. Ni pilot jet ada dekat depan ni. Kemudian ada jarum pengapung ada dekat bawah ni. Okey, ruang pengapung tu ada ini. Okey, float chamber pengapung lah. Floating chamber lah. Ruang pengapung. Okey, skru udara pilot. Dia ada dekat tepi ni. Okey, kat sini. Kita ada jarum jet ada kat dalam ni. Okey, skru pendikit tepi sini. Kemudian injap pendikit ada kat dalam. Okey ya. Okey. Kita teruskan lagi. Kalau tadi kita tengok komponen, sekarang kita tengok kendalian asas karburator. Dia berdasarkan macam mana kendalian dia. So kalau kat sini kita tengok dia berdasarkan prinsip Venturi. Yang ini murid-murid boleh rujuk kembali cikgu sains masing-masing. Cuba tengok apa kaitan dia dekat sini. Ada sini. Okey. Area ni, P ni pressure, velocity ni apa kaitan dia dengan ketinggian ni. Nanti boleh cuba tanya cikgu sains lah kita katakan. Okey. Saiz Venturi karburator ditentukan dengan mengubah kedudukan injap pendikit. Maknanya dekat motosikal tu sebenarnya kita ubah dekat sini lah sebenarnya. Jarum tu ada dekat sini. Okey. Seterusnya, kita ke dalam sikit lagi.
dekat karburator tadi, fasa kendalian karburator. Maksudnya apa yang berlaku dekat karburator tu semasa kita mula-mula menghidupkan enjin. Kalau kita tengok fasa 1 merupakan fasa menghidupkan enjin ketika cuaca sejuk. Ya. Okey, mula-mula nak menghidupkan enjin tu kita tarik cok, kita tutup cok ni. Kemudian campuran bahan api ni dia akan jadi rich lah, dia akan jadi kaya, so motor cepat hidup lah. So ini untuk fasa 1. Fasa 2, apabila tadi motor dah hidup, so kita lepaskan balik cok tadi. So dia akan masuk macam biasa, tapi masih lagi dikawal oleh pilot jet ni. Dia punya minyak tadi dikawal oleh pilot jet. So ini dekat fasa 2, fasa kelajuan purpura, maksudnya idling speed. Idling speed. So fasa yang ketiga, ini kita dah nak naik motor lah. Fasa yang ketiga, fasa kelajuan sederhana, kita dah nak naik motor lah. So kita dah tarik throttle, ini pun dah naik ke atas sikit. So nanti udara masuk sini, nanti bahan api pun dah masuk ke sini dah. So ini masa kita naik biasa. Dan yang last sekali, fasa yang terakhir, fasa 4, fasa kelajuan tinggi, kita pulas habis. Ya. Throttle kita dah pusing Full habis. throttle. Full throttle. Okey, full throttle. Dia maksudnya dah berada di atas sekali. So ini jadi semua ni habis dia masuk ni lah. Secara seluruh lah semua Seluruh lah. masuk. Kelajuan paling tinggi lah yang ni. So ini fasa kendalian karburator. So habis yang bahagian karburator, kita tengok yang lebih menarik sikit yang ini, kendalian EFI, di mana fungsi dia sama juga dengan karburator, cuma dia dah pisahkan kepada, kalau tadi karburator tadi dia sekalikan situ, bahan api tu masuk sekali kat situ. Ya, Kat sini betul. dia dah hasilkan. Dekat sini kita tengok pemancit bahan api. Saya ada bawa contoh. Okey, bahan api tadi tu akan masuk sini, ini yang akan menyalurkan bahan api dekat dalam enjin tadi itulah. So pemancit bahan api. Kemudian yang udara tadi dekat sini, badan pendikit ataupun throttle body. Ini contoh dia. Itu full throttle body lah, contoh. Contoh throttle body. Okey. Jadi semua ini akan dikawal oleh ECU, Electronic Control Unit. So ECU ni dia akan menerima isyarat daripada banyak penderia dekat sini. Ni ada banyak ni penderia dekat sini. Penderia ni dalam bahasa Inggeris dia sensor lah. Ya. Okay, sensor. Banyak sensor dekat ini, so ECU ni akan mengawal lah. Okey, seterusnya kita tengok kelebihan kendalian EFI ni ialah dia lebih efisien lah berbanding karburator kerana dapat membekalkan dan menyukat kemasukan campuran udara dan bahan api dengan lebih tepat. Ni tepat ni, kena ni sikit lah. Okey, lebih efisien, tepat. Kuasa dan daya kilat enjin dapat dioptimumkan. Maksudnya lagi power lah enjin. Kemudian ECU diprogramkan mengikut spesifikasi enjin yang berfungsi untuk menerima isyarat daripada penderia, merekod dan menganalisis isyarat serta membuat keputusan. Itulah dia. Baiklah. Jadi itulah dia, cikgu dah membezakan mungkin motor yang menggunakan enjin karburator dan juga enjin yang baru sekarang ni kebanyakannya EFI. Ya, betul. Menggunakan fuel injection. Jadi cikgu, sekarang ni cikgu nak teruskan? Silakan. Okey. Kalau tadi saya je duk bercakap kan. Saya nak minta murid lah. Boleh tak bantu cikgu? Cuba ingat balik kamu belajar bahasa Melayu. Macam mana cara nak baca pantun? Boleh tak? Rangkap satu ni cikgu minta Azrael, boleh Azrael? Boleh Azrael, silakan. Bacakan pantun untuk cikgu. Boleh cikgu. Okey, silakan. Alat dan bahan perlu sedia. Tanggalkan dia daripada motosikal. Rombak komponen bersih dan periksa. Perlu hati-hati, takut menyesal. Bagus, bagus. Itulah. Okey, rangkap yang kedua. Boleh tak? Boniface, saya minta Boniface. Kita tengok wakil daripada Borneo baca pantun. Boleh. Nak dengar juga ni. Okey, boleh. Boleh, Boniface, silakan. Boleh. Jika rosak suka baharu, puas hati pasang semula. Perlu diingat, wajib tahu, mesti laras sebelum guna. Okey, bagus. Jadi cikgu, pantun dia ada kena-mengena ke dengan mata pelajaran pada hari ini? Sebenarnya dia ada kena-mengena. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini adalah langkah kerja menservis karburator sebenarnya. Okey, pertama sekali kita sediakan alat yang ini kan, alat dan bahan.
Lepas tu kita tanggalkan karburator daripada motosikal. Lepas tu kita rombak dia. Okey, kita asingkan. Rombak dan asingkan. Lepas tu berhati-hati ni sebagai langkah keselamatan lah. Okey, lepas tu setelah dirombak, kita periksa kalau ada rosak kita tukar. Okey. Okey, dah puas hati, kita pasang semula lah. Betul. Okey. Tapi karburator ni apabila kita pasang, last kali yang mesti kita tahu ialah kita mesti melaras dia. Barulah motor tu boleh jalan dengan lancar. Wah, itu dia tips daripada Cikgu Wan. Ingat pantun, ingat dah terus. Ya, tips. betul. Terus boleh menjawab Cikgu? Boleh. Wah, hebat. Baik, jadi Cikgu, kita teruskan. Selepas pantun, mungkin Cikgu ada syair ke? Oh, tak ada. Tak ada dah. Tak ada. Okey, jadi Cikgu. Kita simpan last. Kita simpan. Baik, silakan Cikgu. Kita teruskan. Okey, seterusnya kita tengok kita ke teknik menjawab lah. Tadi pun sebenarnya dah banyak dah kita bercerita tentang sistem bahan api ni. So kita teruskan ke teknik menjawab. Yang penting sekali murid-murid kena tahu ni nama mata pelajaran kita, servis motosikal, mesti jangan nanti bertukar pula dengan servis benda lain pula. Okey. Yang kedua, kod mata pelajaran 7107. Masa menjawab, masa SPM nanti ialah 2 jam. Okey. Yang penting sekali sebelum menjawab soalan peperiksaan, yang penting sekali setiap sistem motosikal tu kita kena tahu yang ini. Fungsi setiap sistem tu, apa fungsi dia? Kita kena tahu dahulu fungsi dia. Kemudian komponen utama sistem tu kita kena hafal. Sekurang-kurangnya, tips saya lah, sekurang-kurangnya 5 hafal. 5 komponen, nama-nama komponen tadi tu sekurang-kurangnya 5 hafal lah. Sepatutnya kena ingat semua lah. Kemudian peralatan, kena tahu peralatan apa yang kita gunakan untuk menservis setiap sistem tadi. Peralatan umum, spanner biasa, mengukur, nak pakai apa, kan, menguji, dan juga peralatan khas lah. Kita setengah benda tu kita gunakan peralatan khas untuk menservis lah. Okey. Dan last sekali, ini yang penting sekali ialah langkah kerja. Setiap sistem motosikal yang kita belajar, langkah kerja dia sebenarnya dekat-dekat sama je sebenarnya. Cuma tukar dia punya komponen, macam tu je. Jadi yang pentinglah kita hafal dia punya ni. Langkah kerja merombak, memeriksa, membersih, memasang, menguji, dan last sekali ada sesetengah sistem yang perlu kita laras. Hafal benda ni, kemudian komponen kita ingat, peralatan kita ingat, insya-Allah boleh jawab soalan nanti. Itu dia tips daripada Cikgu Wan. Baiklah, jadi selepas ini kita akan terus cuba menjawab soalan. Tapi tak apa, kita bagi peluang kepada murid-murid di rumah maupun murid-murid di studio. Kita bagi mereka hadam dulu apa saja penyampaian daripada Cikgu Wan sebentar tadi supaya mereka dapat menjawab soalan sebentar nanti dengan tenang saja. Tapi Afiq bagi cak kepada anda semua, kita berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jadi macam mana? Adakah anda dah bersedia untuk mencuba soalan bersama dengan Cikgu Wan bagi mata pelajaran menservis motosikal? Sebab tadi Afiq dah bertanya dengan murid-murid di studio, mereka semua dah bersedia. Jadi jom kita cuba bahagian A, soalan contoh daripada Cikgu Wan. Mari kita bersama dengan Cikgu Wan. Silakan Cikgu. Okey, baik Afiq, terima kasih. Okey, tanpa membuang masa, kita tengok soalan contoh bagi bahagian A. Untuk soalan SPM lah nanti. Okey, soalan contoh 1. Yang ini, siapa yang nak jawab ni? Saya ingat, boleh saya pilih lah? Zaim boleh? Boleh Zaim? Zaim, soalan 1. Boleh. Okey, Zaim. Cikgu bacakan lah. Cikgu tolong bacakan soalan dia. Berikut adalah sumber bahan api yang digunakan untuk menggerakkan enjin motosikal. A, fosil. B, alternatif. C, air laut. Soalan dia, padankan sumber bahan api itu dengan menulis A, B atau C pada ruang jawapan. Tadi kita belajar awal-awal tadi ni. Ya. Boleh cuba, Zaim? Tengok penyataan tu, sumber yang boleh diperbarui dan mesra alam. Yang mana? Boleh. B.
Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul, Betul, B. B. Alternatif. Yang seterusnya, sumber yang tidak boleh diperbaharui dan mengandungi hidrokarbon. A. Okey, fosil. betul. Okey, Betul. ini soalan aras rendah lah. Ya. Afiq, nanti kita cuba ke aras lebih tinggi sikit. Aras sukar. Boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih Zaim. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan contoh. Yang kedua, jadual menunjukkan jenis komponen bagi sistem bahan api. Kita tengok dekat jadual ni ada nama komponen tadilah. Okey. So, soalan dia. Saya bacakan dululah komponen ni. Ada karburator, suntikan bahan api elektronik, tangki bahan api, penapis udara, penapis bahan api, injap dia daun. Okey, pilih dan tuliskan padanan bagi komponen bahan api itu dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. So, jadi ini ruang jawapan dia. Saya dah senaraikan dekat tepi ni supaya untuk memudahkan murid menjawab lah. So, yang ini soalan 2 boleh tak Azril? Boleh cikgu. Bagus Azril. Boleh cuba soalan yang kedua ni. Fungsi dia menakung atau menyimpan bahan api. Yang mana Azril? Tangki bahan api. Tangki bahan api. Okey, tengok. Okey, betul. Betul. Yang kedua, alat yang membekalkan campuran bahan api dan udara ke ruang pembakaran dengan nisbah tertentu. Karburator. Ya ke karburator? Kita tengok. Okey, betul. Betul. Yang ketiga, menapis segala kotoran daripada masuk ke karburator. Yang mana? Penapis udara. Penapis udara. Okey, betul. Okey, ini dah 3 markah lah Afiq kalau macam ni. Macam ni dah 3 markah. Macam tadi 2 jawapan, 2 Dua markah. jawapan. So, yang ni 3 markah. 3 markah. 3 markah untuk Azril. 3 markah untuk Azril. Okey, soalan ketiga. Soalan contoh yang Soalan ketiga. yang ketiga. Yang ketiga. Siapa nak jawab ni? Yang ketiga. Jackson boleh? Boleh Jackson? Boleh cikgu. Okey. Bagus. Bersemangat tengok Jackson. Boleh cikgu. Okey. Saya bacakan soalan dia ya. Berikut adalah komponen karburator yang betul dan tidak berkaitan. Tandakan right itu bagi komponen karburator yang betul dan pangkah bagi yang salah pada ruang jawapan. Okey, kita tengok komponen karburator yang pertama tu, jet utama. Betul atau salah? Betul. 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 Okey, betul. Yang kedua, injap the daun. Salah. Salah. Yang ini dekat mana? Komponen apa ni? Okey, kita tengok. Okey, betul lah salah jawapan dia. Yang ini bukan komponen karburator lah. Okey. Yang ketiga, penapis bahan api. Salah. Salah juga. Salah. Okey, salah. Tapi jawapan dia betul. Okey. Baik. Okey, skru pendikit. Betul. Betul. Skru sedikit. Okey, betul. Yang terakhir sekali, pengapung. Betul. 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 Okey, 5 markah. 5 markah Okey, untuk Jackson. Tanda betul 5 markah. Cuma tips saya untuk soalan yang macam ni, kebiasaan dia soalan yang jawapan yang betul tu ada 3 ataupun 2. Yang salah sama ada 3 ataupun 2. 3-2 lah. Dia punya ni tak ada, dia tak akan jadi 4-1. Maksudnya Biasanya macam tu lah. So maksudnya murid-murid boleh tengok balik lah. Kita jawab contoh. Kalau macam ni tu maksudnya kalau mungkin kalau betulnya terlebih, mungkin kena perbetulkan tip lah. Ini tips daripada saya lah. Okey. Untuk menjawab soalan yang jenis macam ni. Baik. Okey. Soalan 4, kita tengok. Frankie, boleh Frankie? Boleh cikgu. Wah, bagus. Boleh. Okey, saya bacakan. Jadual menunjukkan penyataan langkah kerja menservis karburator yang tidak mengikut urutan. Yang ni dah ke arah sederhana lah soalan ni. Dia dah mula murid nak kena mengingat langkah kerja kan. Okey. Okey, penyataan langkah kerja A, kalau kita tengok, menanggalkan komponen karburator daripada motosikal. B, melakukan proses penalaan ataupun tuning karburator. C, memasang semula komponen karburator. D, menyediakan alatan dan bahan. E, merombak, memeriksa dan membersihkan komponen karburator. Jadi kamu kena susun.
Okey, soalan dia ialah susun langkah kerja menservis karburator tersebut mengikut urutan yang betul dan dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan. So, ruang jawapan dia dekat sini. Tulis kat dalam ni. So, saya dah letakkan pernyataan dekat bawah ni sebagai untuk memudahkan murid lah memilih. So, macam mana? Boleh tak jawab? Langkah 1 yang mana? Yang mana? Langkah 1 D, cikgu. Langkah 1, D. D. tengok. Okey, betul. Betul. D tu yang apa tu? Menyediakan alatan. Oh, mesti sudah semestinya lah. Ya, langkah betul. 1 kan. Untuk sediakan alatan. Okey, langkah 2. Langkah 2 A, cikgu. A. Menanggalkan komponen karburator daripada motosikal. Kita tengok betul atau salah. Okey, betul. Langkah 3. Langkah 3 adalah E. E. Okey, merombak, memeriksa, membersihkan komponen karburator. Okey, betul. Langkah 4. Langkah 4 adalah C. C. Memasang semula komponen karburator. Tadi kita dah rombak, periksa, kita dah bersih, kita pasang semula. Last sekali. Sama macam dalam pantun tadi kalau ingat kan. Ya. Okey, Langkah langkah 5 5. adalah B. 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 Okey, betul. Melakukan proses penalaan. Penalaan. Yang ini biasa memang duduk akhir sekali lah. Ya. Okey, Kita tuning. Tuning ya. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan contoh 5. Boleh yang ni Boniface, boleh Boniface? Boleh. Ke Afiq nak jawab yang ni? Afiq boleh. Tak ada masalah. Tapi kita bagi peluang. Boniface. Boniface. Saya bantu Boniface juga. Okey. Okey, soalan saya cikgu bacakan jadual menunjukkan ciri-ciri fasa bagi kendalian asas karburator tadi yang cikgu cerita fasa tadi kan. Fasa 1 2 3 4 tadi. Okey, berdasarkan ciri-ciri berikut, tuliskan fasa yang betul pada ruang yang disediakan. Yang ini soalan arasnya sederhana. Sederhana. Dia Masih dah- lagi arah sederhana ya. Aha. Baik, mari kita cuba. Boniface, silakan. Okey, kita tengok ciri-ciri yang pertama tu, jet pilot mengawal bahan api ke ruang campuran, kemudian injak pendikit dinaikkan sedikit. Agak-agak fasa yang keberapa tadi? Fasa kedua, kelajuan pepura. Okey, ini fasa kelajuan pepura. Okey, betul. Okey, kita tengok ciri yang kedua, enjin memerlukan campuran kaya bahan api. Macam tadi saya dah cerita tadi tu. Ya. Cok ditarik. Ini fasa yang keberapa ni? Fasa pertama, menghidupkan enjin. Okey. Ini yang pertama. Okey, ini yang pertama. Okey, betul. Seterusnya, injak pendikit dan jarum jet berada pada kedudukan teratas. Fasa mana? Fasa keempat, kelajuan tinggi. Okey, fasa kelajuan tinggi. Dan terakhir sekali, sudah semestinya lah. Okey, injak pendikit dinaikkan untuk membenarkan lebih udara masuk. Jet jarum turut dinaikkan. Yang ni fasa ke? Fasa ke? Fasa ketiga, kelajuan sederhana. Okey, ini dah 4 markah lah. Kalau kita jawab 4 ni, 4 markah. 4 markah. 4 markah. Okey. Tahniah Boniface. Tahniah Boniface. Okey, soalan seterusnya. Soalan 6. Okey, cikgu bacakan. Yang ini soalan 6 ni boleh tak? Jackson lagi sekali lah. Jackson tadi Jackson. saya tengok bersemangat. Silakan Jackson. Okey. Jackson boleh? Boleh Jackson? Soalan 6. Boleh, cik. Okey. Boleh. Cikgu bacakan. Rajah 1 menunjukkan sebahagian komponen suntikan bahan api elektronik EFI. Kalau kita tengok rajah 1 ni, bahasa Inggeris dia fuel injector ataupun pemancit bahan api lah. Ya. So yang ni satu komponen yang penting lah untuk sistem EFI ni. Okey, soalan dia. Ini soalan aras tinggi. Ini murid kena, dia tak ada apa-apa, dia bagi gambar je, murid kena tulis sendiri dia punya dekat sini. Maksudnya tiada jawapan yang tersedia. Okey. Okey, jadi berdasarkan rajah, tapi sebenarnya benda ni tadi saya dah cerita dah tadi. Kalau betul. murid ingat yang saya buat warna biru tu kan. Itulah jawapannya. Yang cikgu highlight tu. Okey. Okey, berdasarkan rajah 1, rajah tadilah, tuliskan 3 kelebihan menggunakan suntikan bahan api elektronik EFI. Okey, boleh Jackson? Boleh Jackson? Boleh. Okey, yang pertama apa dia punya ni? Kelebihan. Enjin lebih efisien. Ini lebih efisien. Okey, kita tengok. Okey, betul lah tu.
Tadi kalau ingat yang tadi memang boleh jawab Memang lah boleh jawab. sebenarnya. Okey, yang kedua. Campuran udara bahan api lebih tepat. Okey, campuran Udara. lebih tepat. Tadi Baik. yang terakhir sekali. Enjin lebih power. Okey, enjin lebih power. Ingat Enjin yang lebih saya bagi power. tahu power tadi. Oh, ampun. Okey, yang ayat yang sebetulnya macam inilah. Kuasa dan daya kilas enjin dapat dioptimumkan. Dioptimumkan. Tapi kalau dia jawab ni lebih power, saya bagi juga markah. Oh. Sebab dia faham maksud dia, dia faham. Maksudnya kefahaman tu lebih penting cikgu ya. Menjanji dia faham. So, kita bagi. Okey. Kira betul lah. Terima kasih Jackson. Okey. Baik, seterusnya. Cikgu, kita nak cuba mungkin di bahagian yang agak sukar. Ya. Kita teruskan. Bahagian B. Okay, bahagian B ni dia soalan dia 10 markah lah. So soalan dia aras dia adalah sederhana dengan tinggi. So kita cuba jawab soalan bahagian B. Boleh? Yang ini saya nak murid angkat tangan lah siapa yang nak jawab ni. Okey, kita tengok soalan dia dulu. Soalan yang terakhir, soalan contoh 7. Enjin motosikal anda mengalami masalah mati setelah dihidupkan seketika dan berkemampuan rendah. Maksudnya, kita start, kemudian dia tak hidup. Kita start hidup sekejap, lepas tu dia mati enjin tu. Serta berkemampuan rendah, dia macam tak boleh nak pergi sangat kan. So, setelah diperiksa, maksudnya soalan ni dia bagi tahu kita dah periksa lah. Dia dapati liang udara tersumbat. Okey, ni masalah dia. Liang udara tersumbat di penutup tangki bahan api. Dia dah bagi tahu siap-siap masalah dia. Dan kadar campuran udara dan bahan api pada karburator tidak mengikut nisbah. Okey, dia dah bagi tahu dah dia punya masalah dia lah. So ada setengah soalan dia tak bagi tahu, dia suruh kita guess pun ada juga, tapi ini dia dah bagi tahu siap-siap. Okey, berdasarkan masalah yang dihadapi, nyatakan langkah kerja membaik pulih. Yang ini 5 markah. Banyak. A. 5 markah. Okey, B nyatakan 3 kemungkinan kerosakan lain, C nyatakan 2 kaedah penyelenggaraan sistem bahan api. So, jadi siapa yang nak jawab ni? Bahagian A dulu mungkin. Siapa? Siapa nak cuba? Saya cikgu. Frankie. Oh, Frankie. Semangat. Okey, Frankie. Silakan. Frankie. Okey. Langkah kerja membaik pulih. 1. Membersihkan kontrol pada liang udara penutup tangki bahan api. Okey. 2. Menghidupkan enjin dan biarkan mencapai suhu kerja. 3. Mengekangkan suku udara pulih dan memusing pendekat pada kelajuan berbeza. Okey. Yang keempat. 4. Melonjakkan suku udara pelot. Siapa lagi? 1. 2. Pusing sehingga enjin lancar. Yang terakhir. Okey, 5. kali. Memusing skup kepala pendekat bagi mendapatkan kelajuan melalu. Okey, cikgu. Okey, kelajuan melahu kan. Kelajuan melahu. Speed. Okey, kalau kita tengok jawapan dia, kita tengok yang pertama sekali membersihkan kotoran. Tadi sebab dekat liang udara tadi tu dia ada masalah tadi kan. So kita bersihkan. Okey, betul. Okey, yang kedua masalah tadi yang enjin tadi dia campuran udara dan bahan api tu dia tak mengikut nisbah yang betul. So kita kena laras karburator tu. Baru dia akan ikut nisbah yang betul. So tadi yang dijawab tadi tu kaedah melaras karburator lah. Okey, menghidupkan enjin dan biarkan mencapai suhu kerja. Yang ketiga, mengetatkan skru udara pilot dan memusing pendikit pada kelajuan berbeza. Maksudnya kita rem sikit lah. Kemudian kita ketatkan skru udara pilot. Kemudian yang keempat, kita longgarkan balik. Dia punya kebiasaan dia 1.5 hingga 2 pusingan lah. Tapi kita kena tengok juga berdasarkan pusingan enjin ni lancar ke tak. Okey, itu cara untuk servis karburator lah. Untuk melaras karburator. Kemudian kita laraskan skru pelaras pendikit tu bagi mendapatkan kelajuan melahu. So ini jawapan yang
sepatutnya macam ni lah. Tapi sebab ini soalan yang aras tinggi, kadang-kadang murid akan jawab yang lain. So kalau kata boleh diterima tu, kita bagi markah jugalah yang berkaitan lah. Okey. Jadi apa yang paling penting adalah murid tersebut perlu faham betul-betul. Perlu faham masalah tu, cara nak mengatasi. So ini contoh jawapan lah. Sebenarnya ada lagi jawapan yang boleh diterima lah. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid di studio maupun murid-murid di rumah, boleh ambil jawapan yang diberikan daripada Cikgu Wan ataupun rakan kita tadi, Frankie, untuk menjadikan sebagai contoh untuk menjawab bagi soalan A ini. Ya, betul. Baiklah, jadi kita ada lagi 2 soalan, Cikgu, B dan juga C. B dan C. Kemudian kita akan uji murid-murid di studio. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Boleh standby dengan soalan seterusnya. Jadi terus setia bersama kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, jadi murid-murid di rumah, Fia harap anda dah bersedia untuk soalan seterusnya bagi soalan B dan juga C. Sebab tadi Fia dah bertanya dengan murid-murid di studio, mereka dah bersedia. Jadi mari kita bersama dengan Cikgu Wan untuk soalan seterusnya. Silakan Cikgu Wan. Okey, baik. Terima kasih Afiq. So kita Sama-sama. sambung terus ke bahagian soalan bahagian B. 3 kemungkinan kerosakan lain. Okey, boleh. Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Oh, siapa tu? Zaim. Okey, silakan. Silakan. Kotoran atau air dalam karburator. Apa dia Zaim? Kotoran atau air di dalam karburator. Oh, okey. Ada air dalam karburator tu. Okey, kita tengok. Oh, ada betul. Betul. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kemungkinan yang lain. Jarum mengampung terlekat. Okey, seterusnya. Penapis udara kotor. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Kemungkinan dia Jarum pengapung terlekat. penapis udara Penapis kotor. udara kotor. Dan mana-mana jawapan yang munasabah. Ada lagi ni, mungkin benda-benda lain, komponen lain lagi. So kita terima juga. Okey, baik. Okey, kita ke bahagian C soalan ya. Okey, C. Ke soalan C itu 2 kaedah penyelenggaraan sistem bahan api. Yang ni kita tengok siapa nak jawab yang ni. Soalan last yang ni. Yang terakhir sekali. Azril Irman. Azril. Okey, Azril. Azril daripada Besut ya. Okey, Dari Azril. Besut. 2 kaedah penyelenggaraan sistem bahan api. Membesih atau menukar penapis udara mengikut jadual berkala. Okey, seterusnya. Membesih tangki bahan api. Membersih tangki bahan api dengan servis mengikut jadual berkala. Kita tengok. Okey. Okey. Betul. Okey, betul. Dan juga jawapan-jawapan lain yang munasabah lah. Diterima, so kita akan terima. So ini 2 markah. B tadi 3 markah. Yang A tadi 5 markah. Cukup 10 markah. Cukup 10 markah. Di mana bahagian B ni kita ada 4 soalan lah. Bahagian B ada 4 soalan. 4 soalan untuk SPM nanti lah. Jadi ini sebahagian. Sebahagian lah. Contoh soalan. Okey, jadi itulah dia. Cikgu selesai. Selesai. Sekian, terima kasih. Baiklah, jadi itulah dia keseluruhan sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran menservis motosikal. Tapi sebelum kita mengakhiri pada hari ini, Cikgu ada rumusan? Okey, di sini saya nak bagi tahu apa yang penting sekali ialah macam saya bagi tahu tadi, yang pertama sekali kita kena tahu fungsi. Kemudian yang kedua, kita kena tahu dia punya komponen untuk setiap sistem motosikal tu, bukan untuk yang ini saja, untuk setiap sistem. Yang ketiga, peralatan yang digunakan. Kemudian yang keempat, langkah-langkah menservis tadi kena hafal. Setiap sistem kita boleh guna langkah menservis tadi seperti merombak, memeriksa, membersih, memasang semula, okey, melaras tadi yang saya cerita tadi tu. Okey, tu kena hafal langkah tu. Okey, itu saja pesan saya.
Okey, jadi terima kasih Cikgu Wan. Cikgu pun tadi ada bagi pantun. Mungkin pantun tu pun mudah untuk diingati untuk tips bagi menjawab soalan. Tapi sebelum kita mengakhiri hari ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita di studio. Azril, Zaim, Frankie, Jackson dan juga Boniface. Inilah dia murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pakan Sarawak dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Besut Terengganu. Wah, lama saya tak ke sana ni, Kuala Besut ni. Baiklah, jadi jaga diri. All the best dan semoga berjaya pada SPM anda tidak lama lagi. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua dan semoga cemerlang dan supaya apa saja ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Wan dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk SPM nanti. Baiklah, jadi itu saja daripada saya, Afiq Syazwan. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Mata pelajaran kegemaran saya adalah menservis motosikal. Dan kini alhamdulillah saya memiliki sebuah bengkel menservis kereta sendiri. Menservis motosikal terbaik. Salah satu mata pelajaran yang saya suka menservis motosikal. Sekarang saya telah belajar kolej dekat Kolej Institut Kemahiran Tinggi Pedatek. Pada masa peluang saya gunakan ilmu meran menservis motosikal dengan membantu bapa saya di bengkel motosikal. Sekian, terima kasih. Pada pendapat saya, mata pelajaran menservis motosikal merupakan mata pelajaran yang amat penting kepada pelajar kerana pelajar dapat menguji kemahiran mereka dan apabila mereka keluar daripada sekolah nanti, mereka dapat membawa kemahiran dan pengalaman dalam bidang pemotoran untuk dibawa pengalaman itu keluar nanti. Terima kasih.